Bila suap, walaupun imam hidang kepada hamba hari itu 3 ekor kambing, maka di syurga ni tuan-tuan makan tak pernah berasa sakit perut. Sebab itulah syurga tak ada bilik air, tak berasa nak buang air besar, tak berasa nak buang air kecil. Bermakna makan tu bukan sebab lapar, makan semata-mata kerana nikmat, minum semata-mata untuk bersukaria semata-mata. Jadi kalau imam hidangkan kepada hamba 3 ekor kambing pun, makan tak berasa sakit perut. Walaupun dihidang air oren 4 trailer pun, minum tak berasa sekak perut. Sebab apa? Tiap-tiap makanan yang masuk dia akan hilang. Dan tiap-tiap air yang kita minum akan hilang. Cuma kata Nabi, yang keluar dari lidah kita cuma tulang tak masuk dalam perut tuan-tuan. Kalau makan kambing, isi tu masuk akan hilang, tapi tulang tu akan keluar. Dia keluar sebab apa? Keluar tuan-tuan. Lama-lama setelah tuan-tuan kenyang, setelah kita makan suka dan sebagainya, maka dengan isi Tuhan tulang tu akan berkumpul. Kumpul, tiba-tiba jadi kambing balik. Berjalan air. See you. Rupa-rupanya beribu tahun duduk dalam syurga. Bila makan kambing, rupa-rupanya kita makan kambing yang sama. Makan ayam yang sama. Cuma hikmat yang Tuhan ajar kepada kita, walaupun kami makan kambing yang sama, tetapi walaupun beribu tahun, rasanya tetap berbeza. Makin sedap, bahkan tak nak berasa tak sedap. Allah Akbar. Ni nak cerita nikmat-nikmat syurga. Lama dah bersebar duduk rumah imam tuan-tuan, maka imam nak ajak pula pergi rumah hamba. Hamba kata semula lah nak pergi rumah hamba. Imam tuan-tuan berkerat juga ni nak pergi juga rumah puan ni. Dulu masuk kat Kota Warisan hebat mengajar, agak-agak dekat syurga, besok syurga mesti hebat. Tuhan bagi seumpama dengan dia. Maka hamba tolak pendapat imam. Hamba tolak ada sebab tuan-tuan. Dia paksa nak pergi juga. Hamba ikut dia lah. Nak pergi rumah hamba, okey. Dia naik borak hamba, aku naik borak hamba tuan-tuan. Bila mana imam sampai di rumah hamba, maka imam terkejut. Terkejut sebab apa? Dia kata, Allah, kenapa bumbung tak pasang lagi? La ilaha illallah. Allah, kenapa cililia tak gantung lagi? Dia tanya pula, Allah, kenapa tiang dah naik, dinding tak naik lagi? Rupa-rupanya tuan-tuan, dalam syurga besok, ada juga syurga-syurga kita yang masih lagi tak siap. Ada. Jangan tuan-tuan bayang Allah kita pada besok ada syurga. Dah. Ada juga syurga yang tak siap. Dalil ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi nampak beberapa para malaikat yang ditugaskan untuk membina syurga-syurga bagi tuan-tuan mereka. Maknanya tiap-tiap diri ada satu malaikat yang bertugas sebagai kontraktor sedang membina syurga-syurga tuan-tuan di syurga gelap. Dia bina rumah-rumah kita. Bila Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi bertanya kepada mereka ini, yang Nabi lihat ketika itu para malaikat sedang tak buat kerja, duduk saja. Maka bertanya Nabi, wahai malaikat, para malaikat, kenapa kamu duduk saja, tak membina syurga-syurga bagi tuan-tuan kamu? Berkata para malaikat tadi, ya Rasulullah, kami bekerja atas dibayarnya gaji. Nabi tanya, apakah gaji kamu? Maka berkata para malaikat, zikrullah. Bila mana Tuhan kami tidak berzikir kepada Allah, maka kami tak dibayarnya gaji. Bila mana kami tak dibayarnya gaji, maka terhentilah kaki dan tangan kami. Kerana para malaikat ni tuan-tuan, la ya'suna ma amarallah. Mereka tak pernah maksiat dan tak pernah ingkar kepada Allah Ta'ala. Bila Tuhan kata stop. Bila Tuhan kata jalan. Maknanya barang siapa yang di dunia malah berzikir kepada Allah Ta'ala, jangan terkejut besok syurga tuan-tuan tak siap. Syurga besar hebat tapi dinding tak pasang lagi. Syurga besar hebat tiba-tiba bumbung tak ada. Syurga besar hebat tiba-tiba tak cat lagi dan sebagainya. Tak pelik. Dekat dunia Tuhan boleh buat, dekat syurga sama telah. Maka sebab lama dengan imam bagi cadangan. Dia kata, wan, jom kita jumpa Nabi SAW. Hamba tanya nak pergi rumah Nabi nak buat apa? Dia kata, sekurang-kurang kita minta lah syafaat Nabi. Sungguhlah kontraktor lain pula satu projek. Contoh
dah, dan bermakna bila dipaksa oleh imam 4-5 kali, maka kita pergilah juga. Dia naik burak dia, hamba naik burak hamba dia, sampai di rumah Nabi SAW bagi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Iwan, ada apa hajat? Contoh Nabi tanya kan, apa kata ya Rasulullah, rumah hamba tak siap lagi, sebulah mana-mana kontraktor lain siapa projek. Maka Nabi akan bertanya pula kepada hamba soalan yang ketiga. Tadi tasbih tak ada dah, kemudian zikrullah tak ada dah, Nabi bertanya soalan yang ketiga, ya Muhammad Irwan, ketika kamu di dunia dahulu, banyak mana mengingat kepada aku? Allah, kembali pula kepada masalah selawat. Tasbih pun tak ada dah, zikrullah pun tak ada dah, kalau selawat langsung tak ada, bagaimana syafaat Nabi nak sampai kepada kita? Ya Irwan, ketika dunia dahulu berapa banyak mengingat kepada aku? Bermakna kalau kurang kita berselawat, begitu kuranglah kita mendapat pertolongan dari Nabi SAW. Daripada gambaran yang berlaku tuan-tuan, untuk mencegah dan mencantikkan syurga kelak, bermakna perbanyakkan bertasbih, perbanyakkan zikrullah, dan perbanyakkan berselawat. Mudah-mudahan keindahan yang kita dapat di syurga kelak juga kita akan dapat di akhirat. Wallahu a'lam. Habis soalan yang pertama. Tak tanya pun kita jawab. Baik. Soalan yang lain. 9-10 dah. Suasa wali raya. Oh, beza dara dengan janda. Baik, dua-dua tetap berhajat kepada wali. Cuma beza dara dengan janda. Dara ini, bapa itu boleh menikahkan anak dia kepada siapa yang dia nak. Itu kalau anak kita anak dara. Dan bapa tak wajib minta izin kepada anak. Dipanggil wali yang mujbir dalam kaedah. Dan bila mana bapa itu wali mujbir, makna wali mujbir anak perempuan dan dara, bermakna bapa itu ada satu dipanggil apa? Kuasa yang begitu kuat untuk menikahkan anak perempuan dia dengan siapa-siapa yang dia nak. Melainkan kalau anak perempuan dia anak janda. Kalau pak nak menikahkan, wajib minta izin. Ni Kak Noh, ada orang nak tawar kepada kamu ni, dan pak tengok dia okey orangnya, walaupun hitam tegar tapi rajin pergi surau, gaji tak banyak mana, tapi saya tengok imannya ada, tapi orang ada munak tak, perlu pak tadi minta izin. Faham ibarat? Itu saja perbezaan. Baik, soalan lain? Ya tuan. Di soalan lelaki Ya. 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 Ada. Pertama sekali, haram tu memang haram dah. Dan perbuatan tu haram. Cuma dalam memakai zakat, dalam memakai emas, wajib dia bayar zakat. Dengar tuan, kesimpulan begini. Dalam masalah fiqh, satu hukum yang kembali kepada Quran dan hadis Nabi SAW, bukan kembali kepada akal. Dulu masa hamba mengaji, hamba fikir juga macam tuan. Dan pelik apanya, dah lelaki-lelaki pakai, haram pakai emas, dah pakai pula wajib bayar zakat. Maka ulama kata, dah, fiqh bukan berdalilkan dengan akal. Fiqh berdalilkan dengan hujah. Dan cuma kelemahan dari hamba sendiri tak mengkaji mana dalil-dalil hadis yang mengatakan bila laki-laki pakai emas wajib dan zakat selalu. Cuma apa yang hamba dapat daripada mulut guru hamba sendiri. Dan sebab ilmu ni kita faham, apa yang ada di dada guru tak sama dengan apa yang kita dah dapat. Bermakna apa yang ada di dada guru, itulah yang ada di seluruh kitab di rumah ni. Betul tak? Tapi apa yang kita mengaji dengan dia, duduk dengan dia 3 tahun, agak-agak kita boleh khatam tak semua kitab yang dia ada? Tak boleh. Tapi tiap-tiap fatwa yang dia keluarkan, itulah apa yang dia faham daripada seluruh kitab yang dia ada. Bermakna hamba minta maaf, hamba tak boleh mengeluarkan dalil hujah daripada Quran atau hadis. Cuma apa yang hamba dapat daripada mulut guru, itulah yang bercerita pada hari ini. Faham ibarat? Wallahu a'lam. Dan kesimpulan yang paling mudah, fiqh bukan satu hukum yang kembali kepada akal, bahkan kembali kepada Quran dan hadis. Dahlah kita terkentut
pula kena basuh muka? Contoh, dah ambil wuduk terkentut, lepas tu wajib basuh muka tak? Kenapa wajib basuh muka? Memang batal lah. Kenapa perlu basuh muka? Kenapa tak basuh punggung? Ya? Sebab muka yang malu. Punggung tak malu. Yang muka yang malu dia muka. Sebab tu kena basuh muka. Tu kalau akal kita jawab. Tapi fiqh ini tidak. Faham ibarat? Wallahu a'lam. Kembali pula pada mazhab lain. Setengah mazhab pula tertentu tak batal wudu. Bahkan berbeza batal wudu. Kenapa terbezanya hukum? Kerana bukan akal kita sandaran. Faham ibarat? Wallahu a'lam. Soalan lain? Ya tuan. Kenapa ilmu tarikat ni Ya. disembunyi-sembunyikan? Macam disembunyi-sembunyikan. Disembunyikan. Baik. Semacam fiklah ke. Nak jawapan ilmiah ke nak jawapan politik? Terima kasih. Baik, jawapan yang pertama, jangan kita kata ilmu tarikat. Ilmu agama di Malaysia ni pun tak wajib. Betul tak? Jangan kita kata ilmu tarikat. Ilmu fardu ain di Malaysia ni pun tak wajib. Betul tak? Daripada kecil sampai ke besar, daripada tuan-tuan sampai ke anak kita ambil periksa. Kalau fail agama Islam, bermakna kita fail semua dah. Dah. Tapi kalau kita fail bahasa Melayu, semua gagal. Fail matematik, semua gagal. Fail bahasa Inggeris, semua gagal. Jadi menyebabkan ilmu fardu ain satu ilmu yang tak diwajibkan. Bermakna ini semua adalah kaedah-kaedah dan perundangan daripada British. Bermakna tuan-tuan boleh fikir sendiri. Bila mana fardu ain pun tak diwajibkan di atas negeri kita, mana mungkin nak dimasukkan ilmu tarikat dan sebagainya. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke Aceh, pergi ke Jawa Barat, pergi ke Jawa Timur, ilmu tarikat ini merupakan perkara biasa. Bahkan ilmu yang disimbang-simbang di kampung-kampung, di pasar-pasar, di kedai-kedai kopi. Kerana apa? Kerana itulah ilmu yang hak dan sebagainya. Faham ibarat? Wallahu a'lam. Kesimpulan, kenapa berlaku begini? Kerana dari pihak atas mereka sendiri tak bersungguh kepada agama, dan pecahan-pecah ini akhir sekali pecah kepada kita. Faham ibarat? Sebagai contoh SAR tuan-tuan, sahabat hamba 2-3 orang buka sekolah agama rakyat dan sebagainya. Sebelum ini SAR boleh dibuka oleh pihak swasta. Nak buka sekolah agama rakyat atau nak buka sekolah kafah contoh. Sebelum ini boleh dibuka oleh pihak swasta. Sekarang ni tak boleh dah. Bermakna kerajaan akan membayar 70% ke gaji kepada guru. Kemudian pihak swasta sendiri kena cari 30% untuk tambah bayar kepada gaji guru. Dan seluruh pentadbiran kafah sekarang ini akan diambil alih oleh kerajaan. Kenapa berlaku begini? Wallahu a'lam. Saat lagi cerita lebih politik lah pula. Habis. Baik, soalan lain. Suluk. Ya? Oh, dah. Itu kena tanya ahli tarikat lah. Apa bukan ahli tarikat? Wallahu a'lam. Cuma kena ingat tuan-tuan. Sebab tu faham bila sebut suluk ni apa dia. Suluk ni daripada perkataan salik. Salik ni bermakna orang yang berjalan. Yang menyebabkan kita berasa pelik sebab kita tak memahami istilah. Suluk ni daripada perkataan salik. Yang kita mengaji kitab Hidayatus Saliki, hidayah bagi orang yang berjalan. Bermakna suluk ini satu perjalanan semata-mata. Kemudian kalau tuan-tuan tengok tata cara dalam suluk, di antaranya tak boleh makan benda yang berdarah. Tak boleh. Maka berkata puak-puak syariat, puak-puak tarekat ni mengharamkan perkara halal. Kita bukan mengharamkan perkara halal. Contoh paling mudah, kita syarah pada dunia. Kalau orang tu kena kecil mani, apa yang dibuat? Dia tak makan gula. Adakah dia mengharamkan gula ke atas diri dia? Tak, sebab dia tahu kalau makan gula dia jadi mudarat. Sampai bila tak makan gula? Ya? Sampai dia sembuh. Kalau dia kata dah makan bebas, sembuh daripada penyakit, dia makan balik tak? Begitulah juga ilmu tarikat. Dalam suluk, contoh 10 hari, contoh 20 hari, tuan-tuan tak boleh makan benda berdarah kerana nak mengajar nafsu supaya nak reducekan nafsu
ni mudah. Bersuluk 40 hari tak boleh bercakap. Kalau bercakap sepatah terbatal suluk. Kena buat tahun depan pula. 40 hari tak boleh tidur malam. Tidur selepas duha semata-mata. 40 hari nak apa-apa tulis dan sebagainya. Ini adab-adab yang diajar dalam tarikat khulwati. Kaji punya kaji berlaku ke atas Nabi SAW tatkala Isra dan Mi'raj. Kan ada dalil. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Ya? Betul tadi. Ustaz, jika ada tetamu lelaki datang ke rumah kita, selain memakai tudung, perlukah memakai sarung kaki juga? Ada soalan yang baik. Perlukah memakai sarung kaki juga? Soalan ni hamba jawab dengan mudah. Berlaku di zaman Nabi SAW. Tatkala Nabi di rumah Siti Aisyah, didatang oleh seorang laki-laki yang bersifat dengan buta. Bila mana laki-laki yang buta datang ke rumah Nabi, apa Nabi suruh buat berkata Siti kepada Siti Aisyah? Nabi suruh Siti Aisyah menutup aurat. Nabi kata, ya Rasulullah, sedangkan dia itu buta. Jadi di sini memberi faham, kalau orang buta orang rumah kita wajib kita menutup aurat. Bermakna begitu juga kalau orang tu jelek. Dalam masalah memakai sarung, kalau kita boleh buat itu yang terbaik. Kalau tak boleh buat, masih lagi ada ijtihad para ulama yang mengharuskan perkara ini. Mengharus bermakna meringankan. Dalil sebagai contoh, seorang perempuan yang duduk di rumah abang ipar. Kalau seorang